Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah amma ba'd. Kita sambung pembacaan bagi jawazimul mudhari' yang menjazamkan dua fi'il mudhari'. Hari ini kita masuk kepada jazim yang kelima, iaitu mata. Kata penulis, seperti yang sebelumnya, kalimah mata berfungsi sebagai jazim apabila membawa makna syarat. Ingat ya, ia berfungsi sebagai jazim kalau ada makna syarat. Tidak semua mata ianya merupakan kalimah yang menjazamkan fi'il mudhari'. Kalau tidak membawa makna syarat, maka dia tidak menjazamkan fi'il mudhari'. Contohnya mata yang membawa makna pertanyaan. Mata yang membawa makna pertanyaan, seperti kita kata apa? Mata tadhhabu ila Kuala Lumpur ya akhi? Bila kamu pergi ke Kuala Lumpur wahai saudaraku? Di sini mata di sini dia tidak menjazamkan fi'il mudhari', kerana mata di sini istifhamiyah, artinya membawa makna pertanyaan. Jadi kita kata mata tadhhabu. Yang menjazamkan fi'il mudhari' adalah mata yang membawa makna syarat. Contohnya apa? Contohnya mata tadhhab adhhab. Bila kamu pergi, saya akan pergi. Di sini ada dua fi'ilun, iaitu tadhhab dan juga adhhab. Jadi kedua-duanya majzum. Tanda jazmun dia adalah sukun. Di sini membawa makna syarat bagaimana? Saya pergi dengan syarat bila kamu pergi, baru saya pergi. Itu maksud dia. Bila kamu pergi, saya akan pergi. Ya, faham maksud? Syarat saya pergi bila kamu pergi. Ya, jadi ini membawa makna syarat. Kalimah tadhhab dan azhab majzum kerana didahului oleh jazim, iaitu mata. Alamat jazmun bagi kedua-duanya adalah sukun. Itu yang kelima. Yang keenamnya ayyana. Ayyana, kalimah ayyana juga berfungsi sebagai jazim apabila membawa makna syarat. Membawa makna syarat, baru dia berfungsi sebagai jazim. Seperti juga yang lainnya, kalau tidak membawa makna syarat, maka dia tidak berfungsi sebagai jazim. Di sini kita tengok pada contoh dia, ayyana ta'tini ukrimka. Ketika mana kamu datang kepadaku, aku akan memuliakan kamu. Ayyana ni membawa makna zaman, masa. Ya, ketika kamu datang kepada aku akan memuliakan kamu. Syaratnya kamu datang dulu, maka aku akan memuliakan kamu. Jadi di sini mana fi'il syarat, jawab syarat. Fi'il syarat dia ta'ti. Jawab syarat dia ukrimka. Ya. Kalimah ta'ti dan ukrim majzum kerana ia didahului oleh jazim, iaitu ayyana. Alamat jazmun bagi ta'ti adalah pembuangan huruf illah, iaitu ya. Asalnya ta'ti, ada ya selepas pada tak tu. Asalnya ta'ti, jadi ta'ti sahaja. Manakala alamat jazmun bagi ukrim adalah sukun. Ukrimka, asal dia ukrimu, jadi majzum ukrim. Ya.
Kemudian yang ketujuhnya, aina dan ainama. Kedua-dua kalimah di atas menjadi jazim apabila ia membawa makna syarat. Saya rangkaikan kedua-duanya di sini kerana ainama berasal daripada kalimah aina. Aina dan ainama tu sama saja. Cuma yang kedua tu dia ditambahkan dengan ma. Huruf ma adalah tambahan yang tidak menghalang fungsinya. Jadi kedua-duanya sama maknanya. Cuma sebahagian daripada penggunaan dalam bahasa Arab mereka tambahkan ma. Aina jadi ainama dan fungsinya tetap kekal. Itu menjazamkan kedua-dua fi'il mudhari'. Kedua-duanya mempunyai makna yang sama, iaitu ke mana atau di mana. Bergantung pada ayat lah. Kalau sesuai kita terjemahkan ke mana, kita terjemahkan ke mana. Kalau sesuai terjemahkan di mana, kita terjemahkan di mana. Tengok pada contohnya aina tazhab azhab. Kemana kamu pergi, saya akan pergi. Tazhab fi'il syarat, azhab jawab syarat. Kedua-duanya majzum, tanda jazmanya adalah sukun. Contoh yang kedua, ainama takunu yudrikumul maut. Di mana sahaja kamu berada, maut akan menjemput kamu. Di sini fi'il syaratnya takunu dan jawab syaratnya yudrik. Yudrikumul maut. Sekarang ini takunu fi'il syarat. Dia majzum. Tanda jazmun dia adalah dibuangkan huruf nun. Asal dia takununa. Tapi kita kena buangkan nun kerana dia majzum. Yang menjazamkan dia adalah ainama. Kemudian jawab syaratnya yudrik, biasalah itu dia pakai sukun. Yudriku jadi yudrik. Yudrik kumul maut. Kalimah tazhab, azhab, takunu, yudrik. Majzum kerana ia didahului oleh jazim, iaitu aina dan ainama. Alamat jazmun bagi tazhab, azhab, yudrik adalah sukun. Manakala alamat jazmun bagi takunu adalah pembuangan huruf nun. Asalnya takununa. Nampak semua? InsyaAllah dia tak susah sangat ilmu nahwu ni. Yang pentingnya antum kena fokus dan rajin murajaah. Kemudian kita masuk yang ke-8, anna. Kata penulis, kalimah ini mempunyai makna yang serupa dengan aina. Jadi kenapa kita kena belajar perkara yang sebegini? Kenalah belajar, sebab bila kita nak bercakap, nak buat ayat, ayat kita akan betul. Kalau tak betul, tak tahu ilmu-ilmu ini, maka kita buat nanti ayat yang salah. Contohnya, kita nak buat ayat. Sebagai contohnya, di mana kamu tinggal, saya akan tinggal. Jadi kita kata aina taskunu askunu. Betul ataupun salah? Salah, kenapa? Sebab ia majzum. Kita kena sebut aina taskun askun. Aina taskun askun. Di mana kamu tinggal, di situ saya akan tinggal. Kena jadikan ianya baris mati. Sebab itu penting kita belajar ilmu nahwu ni. Dan ilmu nahwu ni pun memang ulama buat untuk apa? Untuk menjaga lisan orang yang bercakap Arab ni daripada kesalahan. Itu tujuan mereka buat ilmu nahwu. Maklumlah orang bukan Arab nak belajar cakap Arab sudah tentu
mereka ni tak pandai. Jadi dibuat ilmu nahu supaya mereka dapat bercakap Arab dengan betul. Ya. Jadi yang ke-8-nya anna. Kalimah ini mempunyai makna yang serupa dengan aina dan menjadi jazim apabila ia membawa makna syarat. Contohnya anna talqani tajidni laka murahhiban. Jadi anna syarat dia juga adalah apa? Adalah dia membawa makna syarat, baru boleh menjazamkan fi'il mudhari'. Kalau tak membawa makna syarat seperti makna istifham, maka dia tidak menjazamkan fi'il mudhari'. Macam dalam Al-Quran tu Allah kata apa? Ceritakan tentang Maryam ketika mana dia beritahu dia dapat anak. Dia kata apa? Qalat rabbi anna yakunu li waladun. Anna yakunu, tak majzum pun. Ya? Kenapa tak majzum di sini? Siapa boleh jawab? Kenapa anna yakunu? Sepatutnya kalau majzum anna yakun. Di sini anna yakunu. Dia marfu'. Kenapa fi'lun yakunu di sini dia tak majzum? Tafadhal. Apa dia? Nak jawapan yang tepat. Anna kan huruf jazam. Di sini kenapa tidak jadi majzum? Jadi anna di sini dia tidak membawa makna syarat. Anna yakunu li waladun di sini tidak membawa makna syarat. Dia membawa makna apa di sini? Irfa' sautak. Apa dia? Tak dengar. Penegasan. Qalat rabbi anna yakunu li waladun walam yamsasni bashar. Kata Maryam, wahai Rabbku, bagaimana aku boleh mendapat anak sedangkan tak ada pun lelaki yang menyentuh aku? Pertanyaanlah, istifham. Jadi bila dia membawa makna istifham, maka fi'il mudhari' tak majzum. Anna di situ bukan yang menjazamkan fi'il mudhari'. Anna di situ adalah adatul istifham, kata tanya. Faham semua? Di sini kita nak tengok bagaimana anna yang menjazamkan fi'il mudhari', itu dia membawa makna syarat. Contohnya apa? Anna talqani tajidni laka murahhiba. Di mana sahaja kamu bertemu dengan aku, kamu akan dapati saya mengalu-ngalukan kamu. Jadi di sini apa? Di sini apa dia? Alwan ini ataupun sambutan, ada ke alwan bahasa Malaysia? Sambutan ini, ya. Jadi akan kamu dapati bila syaratnya kamu bertemu dengan aku. Kalau kamu bertemu dengan aku, kamu akan dapati aku akan mengalu-alukan kamu. Jadi mana fi'il syarat? Fi'il syarat talqa. Ni tu maf'ulun bih, nun wiqayah, kemudian ya tu adalah maf'ulun bihnya. Kemudian mana jawab syarat? Tajidni. Tajid tu adalah jawab syarat. Jawab syarat. Jadi bagaimana talqa menjadi majzum? Apa tanda jazmun dia?
Kalimah talqa dan tajid majzum kerana ia didahului oleh jazim iaitu anna. Alamat jazmun bagi talqa adalah pembuangan huruf illah iaitu alif. Asalnya talqa, ada alif hujung dia. Alif yang ditulis dengan huruf ya. Sebutan alif, tulisan ya. Ya, talqa gitu. Ya. Berakhir dengan alif. Kenapa tulis dengan ya? Nanti antum akan belajar. Kenapa sebahagian daripada yang berakhir dengan alif ni ditulis dengan ya dan sebahagiannya ditulis dengan alif. Ya, nanti antum akan belajar. Yang pentingnya di sini dia berakhir dengan huruf alif. Huruf alif. Bila dia majzum dibuangkan huruf illah ini, jadi talqa sahaja. Manakala alamat jazmun bagi tajid adalah sukun. Baik. Yang kesembilannya haitsuma. Haitsuma, kalimah ini berasal daripada haitsu ditambah dengan ma. Ia menjadi jazim apabila membawa makna syarat. Apabila membawa makna syarat. Contohnya apa dia? Maknanya sekarang ni bila disebutkan begini, maknanya tidak semua kalimah haitsu ni dia akan bawa makna syarat. Begitu juga yang lainnya. Sama ada anna ke, man ke, aina ke. Artinya dia berfungsi ataupun dia membawa makna yang lain juga. Yang kita bahaskan dalam jawazim ini kalau ia membawa makna syarat. Kalau ia membawa makna syarat baru dia menjazamkan fi'lun mudhari'. Ya. Kita tengok contoh di sini. Haitsuma taksuru sila'u tankhafidul as'ar. Apa makna dia? Di mana saja barang-barang banyak didapati maka harga akan turun. Kat mana barang banyak makanya harga akan turunlah. Harga akan turun. Kalau barang tak ada, harga akan naik. Betul? Jadi sekarang ni mana fi'lun syaratnya taksur. Daripada kasura yaksuru. Jadi taksur. Kemudian mana jawab syarat? Tankhafid. Tankhafid. Jadi sekarang ni kedua-duanya majzum kerana dimasuki oleh jazim iaitu haitsuma. Tanda jazmunnya adalah sukun. Ya. Kalimah taksur dan tankhafid majzum kerana ia didahului oleh jazim iaitu haitsuma. Alamat jazmun bagi kedua-duanya adalah sukun. Itu yang ke-9. Yang ke-10 kaifama. Kalimah ini berasal daripada kaifa. Ditambah dengan ma. Ia menjadi jazim apabila membawa makna syarat. Contohnya apa? Kaifama takunir ra'iyatu yakunil wulatu. Ya. Jadi sekarang ni kaifa seperti yang sebelumnya juga, dia tidak membawa makna syarat sahaja, ada membawa makna lain seperti istifham, pertanyaan. Ya. Di sini dia menjadi jazim bila membawa makna syarat. Jadi bagaimana, apa makna ayat ini? Bagaimana keadaan rakyat, begitulah keadaan pemimpin. Maksudnya apa? Maksudnya kalau rakyat tu baik, pemimpin pun akan diangkat di kalangan orang yang baik. Kalau rakyat tu pun dah teruk, maka akan naiklah pemimpin yang teruk. Jadi itu kebiasaan dalam kehidupan. Nakkan pemimpin yang baik, kita dulu kena jadi baik.
Sahih? Ha? Allah kata apa dalam Quran? Wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'da. Ha? Demikianlah kami mengangkat sebahagian daripada orang yang zalim sebagai pemimpin, sebahagian yang zalim juga. Ha? Sebab kamu zalim lah, maka naik pemimpin yang zalim. Ini duk marah ke pemimpin je. Pemimpin zalim, pemimpin itu. Ha? Kamu sendiri macam mana? Jangan kamu ingat zalim tu makan rasuah dia ataupun makan duit rakyat saja. Ha? Zalim tu banyak. Kamu pun jadi rakyat pun, ha? Kamu kena muhasabah diri, adakah kamu berbuat zalim juga? Itu yang sepatutnya. Ya. Jadi sekarang ni mana fi'il syarat? Takun. Jawab syarat yakun. Ya. Jadi di sini kedua-duanya majzum. Tanda jazmannya adalah apa? Adalah sukun. Kalimah takun dan yakun majzum kerana ia didahului oleh jazim, iaitu kaifama. Alamat jazmun bagi kedua-duanya adalah sukun. Saya sebut tu yakunir ra'iyah, yakunil wulah tu bukan maksud dia berbaris bawah. Saya sebut dengan baris bawah huruf nun itu kerana kita dah tahu bila dua huruf yang berbaris mati bertembung, maka dibariskan huruf yang sebelumnya dengan baris bawah, ya. Sebab itu jadi takunir ra'iyah, asal dia takun, ya. Untuk memudahkan sebutan maka dibariskan huruf yang pertama yang juga asalnya adalah baris mati. Kemudian yang ke-11-nya izma. Dia kata kalimah ini mempunyai makna yang sama dengan in, iaitu sekiranya. Apa makna izma? Seperti in lah. In apa makna dia? Sekiranya. Contohnya apa? Izma ta'ti tajid ma yasurruka. Sekiranya kamu datang, kamu akan dapati perkara yang mengembirakan kamu. Jadi izma adalah jazim. Mana fi'il syarat? Ta'ti. Mana jawab syarat? Tajid. Jadi maknanya apa? Kamu nak dapat benda yang menggembirakan kamu, syaratnya kamu datang. Syaratnya kamu datang. Jadi ta'ti majzum. Apa tanda jazmun dia di sini? Pembuangan huruf illah, sebab dia berakhir dengan huruf illah. Nampak Syahrul? Kalau pejam tak nampak. Kena tengok betul-betul baru nanti kita faham, ya. Jadi sekarang ni ta'ti majzum, tanda jazman dia adalah pembuangan huruf illah. Tajid juga fi'il mudhari' majzum daripada wajada yajidu. Kalau kamu jadi tajidu, di sini dia majzum jadi tajid. Alamat jazmun dia adalah sukun. Kalimah ta'ti dan tajid majzum kerana ia didahului oleh jazim, iaitu izma. Alamat jazmun bagi ta'ti adalah pembuangan huruf illah, iaitu ya. Asalnya ta'ti, ada ya ujung dia, ya, dibuang kerana majzum. Manakala alamat jazmun bagi tajid adalah sukun. Kemudian yang terakhir sekali iaitu mahma. Mahma, jazim yang terakhir adalah mahma seperti in, ia didatangkan untuk membawa makna syarat. Jadi contohnya apa? Mahma tushbi' syahwataka tanal muntahad zammi. Itu zammi situ. Mata tak berapa nampak. Zammi, ya, betul. Muntahad zammi.
Dia kata, walau bagaimanapun kamu mengenyangkan syahwat kamu, kamu akan mencapai kemuncak celaan. Syahwat ni kalau tak dikontrol, dikawal, maka akan menjadikan kita terjebak kepada dosa maksiat lah. Ikut semua yang dikehendaki oleh syahwat, maka tak kira halal haram. Jadi siapa yang mengenyangkan syahwat dia, maka dia akan mencapai kemuncak celaan. Jadi mana fi'il syarat dia? Tushbi'. Daripada asba'a yushbi'u. Tushbi'. Tushbi'u jadi tushbi'. Kemudian jawab syarat tanal. Tanal. Asal dia tanalu, ya. Jadi daripada nala yanalu. Jadi tanalu, kemudian dia majzum jadi tanal. Jadi tanal. Ya. Nanti bila antum belajar tinggi lagi, antum akan belajar kenapa dibuang ke alif situ. Patutnya tanalu ada alif, tapi dibuang ke alif. Jadi tanal saja. Kenapa? Sebab ada dua sukun lah. Alif tak berbaris, kemudian lam mati. Jadi dimudahkan untuk kita menyebutnya, sebut tanal saja. Kalau tidak, kena panjang, tanal, gitu kan. Jadi dibuang alif untuk memudahkan sebutan, jadi tanal. Kalimah tushbih dan tanal majzum kerana ia didahului oleh jazim, iaitu mahma. Alamat jazm bagi kedua-duanya adalah sukun. Boleh faham semua? InsyaAllah tak susah, ya. Ini asas-asas saja ni. Bila antum dah faham asas ni, antum kena belajar kitab yang lebih tinggi lagi. Buka kitab Arab, ya. Dan bila antum faham, mudah nanti antum belajar kitab Arab dan belajar apa yang lebih tinggi lagi daripada yang kita pelajari di sini, ya. Kemudian ulang kaji. Satu, jawazim tidak masuk melainkan pada fi'il mudhari'. Seperti nawasib. Nawasib juga tak masuk melainkan pada fi'il mudhari'. Jawazim terbahagi kepada dua, yang menjazamkan satu fi'ilun sahaja dan yang menjazamkan dua fi'ilun. Ini semua kita kena ingat. Hafal mana yang menjazamkan satu fi'ilun, mana yang menjazamkan dua fi'ilun. Jawazim yang menjazamkan satu fi'ilun ada 4, iaitu lam, lamma, lamul amri. Mana satu lagi? Tak ada. Tak ada dalam ni. Ada? Ya, yang menunjukkan perintah atau doa, dan la yang bawa makna larangan atau doa. Ada lagi satu ujung tu la. La yang bawa makna larangan ataupun doa. Jadi itu yang pertamanya, yang menjazamkan satu fi'ilun. Kemudian yang keempat, jawazim yang menjazamkan dua fi'il mudhari' ada 12, iaitu in, man, ma, ayyu, mata, ayyana, aynama, aina, anna, haitsuma, kaifama, izma, mahma. Kemudian yang kelima, kalimah man. Apa dia baris bawah tu? Ada baris bawah ya? Itu baris mati sepatutnya. Man, ma, ayyu, mata, ayyana, aynama, aina, anna, haitsuma dan kaifama mempunyai beberapa makna dan fungsi dalam bahasa Arab. Ia hanya akan menjadi jawazim apabila membawa makna syarat. Artinya dia digunakan untuk makna yang lain juga, ya. Kemudian tuan tengok carta kat situ, untuk apa bila kita baca nak ulang kaji, saya mau tengok situ
maka kita mudah ingat semula ya. Ada salah tak pada catatan ni? Tak ada. Ha? 6. Baik, betul semua ya? Baik, insya-Allah esok kita akan masuk kepada bab yang ketujuh, bab yang baru, iaitu bab al-marfu'at. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta